Assalamualaikum kepada semua keluarga saya dalam Islam dan salam sejahtera kepada semua netizen. Semoga Allah merahmati kita semua dengan kasih sayang dan limpah kurnia-Nya. Video ini akan memaparkan dan membongkar kebohongan dari Christian Prince yang lebih glamour dengan panggilan Chicken Prince. Semenjak beliau diambil bekerja oleh KFC sebagai maskot KFC yang baru, kira badut sirkus lah ni. Tajuk video dan link video ini ada saya sertakan dalam ruangan description jika tuan-tuan dan puan-puan ingin merujuk dan mengesahkan tentang fakta dan kupasan saya. Kepada penyokong-penyokong tegar KFC silap. Chicken Prince, boleh periksa sendiri agar tidak menuduh bahawa saya mengada-ngadakan cerita sebagaimana CP selalu berbuat ya. Sebelum kita mulakan pembongkaran dan membuka aib badut sirkus ni, saya ingin bertanya kepada CP dan rakan-rakan seperjuangan beliau. Kenapa channel CP tidak berfungsi? Kenapa? Dan kenapa tiada tim atau pasukan CP yang menerangkan hal sebenarnya? Buat-buat diam, buat-buat bodoh dan berharap agar netizen tidak tahu dan terlepas pandang. Bahkan penyokong-penyokong tegar CP mendiamkan perkara tersebut kerana sifat fanatisme mereka agar menutupi kelemahan badut sirkus sekok ni. Biarlah saya terangkan. Ini andaian saya. Kalau salah, ambil galah, tolong jolokkan. Channel CP tidak berfungsi dikarenakan CP telah dihukum dan diberikan amaran keras oleh YouTube kerana CP melanggar akta dan Code of Conduct, di mana CP telah mempromosikan teroris, fitnah dan menyemarakkan anti-agama selepas kejadian seorang perempuan Kristian di Nigeria yang dibunuh akibat menghina Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi pada 13 Mei baru-baru ni ya. CP melalui channel beliau telah mempromosikan ancaman membalas dendam dan menghina agama Islam. Mungkin beliau memukul rata semua umat Islam ni adalah jahat seperti perbuatan yang terjadi di Nigeria, walhal umat Islam mengutuk perbuatan tersebut. Termasuk saya sendiri menghantar bantahan atas perbuatan sekelompok fanatisme yang melakukan kekejaman itu. Nasihat saya kepada badut sirkus CP ni ya, jangan keterlaluan dan jangan membenci semua orang Islam. Sedangkan Jesus menyuruh umat Islam agar menyayangi tetangga dan musuh-musuh kamu. Tapi penganut Kristian, hampir semuanya hipokrit semacam CP, tidak pernah menerima nasihat Tuhan mereka Jesus, tapi mengaku beriman kepada Jesus, agar mendapat pengampunan di dunia dan di akhirat serta boleh berjalan santai-santai seperti di kebun bunga sambil masuk ke syurga. Wah, hebat impian kosong ibarat tin sardin berkarat mereka ni semua. Kan aneh-aneh perangai penganut Kristian ni. Tuhan mereka suruh sayang kat tetangga dan musuh, tapi mereka berbuat sebaliknya. Bahkan mengaku beriman kepada Jesus. Tai kucing iman mereka ni. Baiklah, kita mulakan dengan babak pertama. Jebon CP memulakan tarian wayang kulitnya. Hello? How are you? I'm fine. You're a Muslim, Mr. Farhan? Habibi, I just called you 2 days ago. It's me. I forgot. I mean, do you know how many people call me? Okay, but... Ini adalah skrip kegemaran CP ya. Hampir semua video badut ni yang saya perhatilah, sketsa yang sama. Akan ada pemanggil yang mengatakan bahawa dia dah biasa call CP. Dan CP buat-buat tak ingat dan bertanya, kamu tahu tak berapa ramai orang yang call saya dalam satu hari? CP cukup minat mengangkat akan darjat dia sendiri ya. Masuk bakul berak sendiri, angkat sendiri. Konon-konon dia hebat lah. Siapa pun boleh claim cakap dalam satu hari kat 1 bilion orang call dia. Nak bersembang dengan badut sirkus ni. Konon-konon lah. Walhal orang yang sama kot call dia setiap hari. Paling kuat kawan dia kat zoo tu yang rajin call dia, tanya bila CP nak melawat mereka. Jangan lupa bawa pisang. Keren sikit bawa lah pisang mas. Ini semua auta badut sirkus ni. Barang gay lah dia ni. Tak apalah, biarlah dia kembang bontot buasir dia tu. Kita teruskan. You made a claim saying Jesus in Islam is sinless? Yes, Jesus in Islam is sinless, absolutely. Can I have the reference for that? I would love to All see right, it. okay.
You believe in the hadith, right? You are not a Muslim who says, I don't accept the hadith. And I don't accept Da'if hadith. Only Hasan and Sahih. okay, so you accept the one it says Sahih and Hasan. Yeah. Okay. Let me see. And what that will do to you, Mr. Farhan, if this is true? If this hadith is true, that Jesus is sinless. Oh, amazing. Amazing. But that what will do exactly amazing? What does that mean? Just a little surprising, that's it. Okay. Pada babak ni Chicken Prince bertanya, kalau dia mampu buktikan bahawa tuduhan palsu dia betul, kan pelik tu, tuduhan palsu menjadi betul, spastik budak CP ni. Apakah tanggapan dari Farhan? Pemanggil tu nama dia Farhan ya. CP mungkin mengharapkan Farhan akan menangis, berguling-guling di atas jalan, sambil berteriak-teriak, buka baju, buka seluar, kencing kat depan kedai mamak, tunjuk perasaan, dan kemudian terus beriman kepada Trinity dan menerima agama badut sirkus. Kan tak logik tu. Mana-mana orang pun, dia akan buat kajian dulu, berbincang, bertanya kepada imam-imam dan pakar-pakar agama untuk mengesahkan tipu dan klaim mangkuk tu. Kemudian berdebat lagi, kemudian mohon petunjuk. Takkanlah mendengar suara garau katak puru CP ni, terus dia fana dan asyik dan terus masuk Kristian. CP dah banyak kali klaim. Bahkan penyokong dia yang buta kare, pekak beruk dan kudis buta mengiyakan dan menokok nambah cerita Tok Selampit ni bahawa dia dah mengkristiankan begitu banyak orang Islam. Baiklah, biar saya kupas sedikit tentang klaim beliau tersebut. Memang benar ya, CP dah berjaya merangkul banyak pengikut dari negara Zou. Sebenarnya yang dia kristiankan tu adalah penduduk-penduduk di Zoo negara. Dia ancam mereka ni tak nak bawa pisang emas dan pisang tanduk kalau mereka tak bersetuju dengan pegangan Trinity CP. Jadi mereka pun tak ada pilihan. Mereka pakat-pakatlah terima dan bersetuju dengan agama CP. Syarat mereka, CP akan bawa standan pisang bagi setiap sekok mereka dalam sebulan 2 kali. Itulah kisah di sebalik kejayaan CP. Tapi hebatlah CP ni ya. Kita pun tumpang bangga. Bukan senang nak dikristiankan makhluk-makhluk tu yang hanya percaya kepada banana. Sekarang CP tengah berjinak-jinak dengan Minion pula. Dia tengah umpan mereka ni dengan banana. Sama-samalah kita nantikan Minion episode 4 kalau CP berjaya membrainwash suku kaum tu pula. Baiklah, kita teruskan. Sorry, hadith number. Yeah, I see it. Hadith number 7510. So you can search it in Google if in case you want to see it in your own screen. Here you will see the story that this is about intercession. They go to Moses and then they say, he says to Moses, can you intercede for us? He said to them, go to Isa. He is the word of Allah and the spirit of Allah. Just to show you the lies in the translation, he says, you would better go to Jesus. He is the soul created by Allah and his word. If we go in Arabic, it says, Yeah. he is the spirit of Allah and the word of Allah. عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. Do you see it? Okay, no problem. But you see, كلمته is Al-Quran kalimatullah? Yeah, but that's different. Okay, different. Why? Because Jesus is a person, right? Yeah, but what I'm trying to say is in verse 45 it says he's a word, and 14 verses later it says he's created by a word of Allah. Babak ni yang paling hebat ya. Untuk meyakinkan Farhan, di sini CP mempersembahkan, dia perform satu pertunjukan sarkas yang jelung-jelung kali diadakan. Tak pernah lagi dibuat oleh orang tunjukan sarkas CP ni ya. Dia rentang tali ke atas tiang, dia ambil 2 tiang, dia tarik tali itu dari tiang yang pertama sampai ke tiang yang kedua, jarak lebih kurang 30 meter lah. Diikat kuat-kuat, jangan kendur tali itu, tali rapia je dia pakai. Lepas tu, dia naikkan gajah atas tali tu, lepas tu dia bawa gajah tu meniti atas tali tu. Fuyo, mana ada lagi manusia boleh bikin itu kerja bah.
Iblis pun surrender. Separuh perjalanan dia suruh pula gajah tu berjungkit meniti berjalan pakai 2 kaki je. Hebat pertunjukan CP ni. Cemerlang, terbilang, gemilang, terberang. Farhan hampir-hampir kojol. Koma 2 minggu kat hospital Lampang. Punya terkejut tengok pertunjukan sarkis CP ni. Tak pernah dibuat dek manusia. Bikin suriga permainan CP ni. Baiklah, kita kupas pertunjukan mantap CP ni. Pertama, CP mendatangkan hadis Sahih Bukhari. Nombor 7510, buku 97, hadis 135. Tuan-tuan boleh lihat di skrin. Hadis ni panjang. Hadis ni menceritakan tentang intercession, syafaat. Syafaat ni adalah satu bentuk permohonan kelebihan untuk melepaskan hukuman atau kesengsaraan, kesusahan dan memenuhi hajat. Ianya adalah satu bentuk kurnia, kelebihan atau keistimewaan yang diberikan kepada para nabi-nabi atau orang-orang pilihan Allah. Dalam hadis tersebut menceritakan tentang sekelompok manusia atau kaum yang ingin memohon syafaat dari Nabi. Bermula dengan Nabi Adam AS sehingga bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah sehingga mereka bertemu dengan Nabi Musa Kalamullah. Nabi Musa menyarankan, nasihatkan kaum tersebut agar pergi bertemu dengan Nabi Isa AS, Jesus the Messiah, untuk memohon syafaat tersebut kerana Nabi Isa adalah Ruhullah, Spirit of Allah and Word of Allah. Ruhullah dan perkataan Allah. CP membacakan dalam hadis tersebut, Ilaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Perkataan tersebut jelas menyatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah ruh Allah dan kalam Allah. Di sinilah tadi yang saya menyatakan CP membuat magic gajah dia ni, dia kasih jalan atas tali tu. Sebenarnya Nabi Isa disebut sebagai Ruhullah sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran. Ini bukan perkara baru bagi umat Islam. Kalam Allah atau Kalimullah adalah jolokan atau gelaran bagi Nabi Musa, Prophet Moses. Ini kerana beliau berkata-kata langsung dengan Allah. Ruh Allah bukan bererti ruh itu adalah entiti atau sebahagian dari Allah atau zat Allah sendiri. Ianya adalah ciptaan Allah. Semua kehidupan, benda, organisma hidup, atom-atom, subatomic level, dan segala sesuatu yang zahir, sama ada nampak pada mata kasar atau tidak, adalah diciptakan Allah. Dan apabila penciptaan tersebut diciptakan, dizahirkan dari Allah, ianya bersifat baharu dan memerlukan kepada yang membaharukan dia. Itulah Allah, tempat bergantung segala sesuatu. Cuba kita baca sambungan hadis tersebut. Jedbon CP ni, dia ambil dari hadis tu tengah-tengah je. Ibaratnya saya bercakap, Siti Pah makan roti Bengali di bawah rumah. Siti potong sekerat dan cakap, Siti Pah makan roti dan Bengali di bawah rumah. Apakah jadah Bengali itu buat kat bawah rumah? Kan kerja iblis tu, dipotong sekerat buat orang confused. Sambungan hadis tersebut menyatakan Nabi Isa menolak untuk memohonkan syafaat kepada kaum tersebut dan menasihatkan mereka agar pergi memohon kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, CP nak mempromosikan bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah maksum dari segala dosa dan Nabi Isa, Jesus adalah Tuhan yang sama statusnya dengan Allah. Co-equal, co-exist dan co-status. Sebagaimana pegangan tukang karut Trinity ni. Okeylah, cubalah kalau kita bersetuju terjemahan perkataan tersebut. God Spirit and God Words adalah benar di mana Jesus, Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Kenapa pula Jesus menyuruh kaum tersebut pergi bertemu dan memohon syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW? Kan lebih tinggi darjat dan kedudukan Nabi kita dari Jesus, Tuhan, CP dan penganut-penganutnya. Kan jelas dalam hadis tersebut, kenapa penganut Kristian termasuk si mangkuk tu tidak mahu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita? Sedangkan Jesus yang menyarankan hal sedemikian. Kan mereka ni macam saya cakap awal tadi lah. Mengatakan beriman kepada Jesus, tetapi setiap kali Jesus memberikan fatwa dan arahan, mereka ingkar. Pada mereka apa yang CP bawa tu yang betul. Cuba hampa tengok muka CP kat thumbnail tu.
dengan kepala botak bersinar macam cermin muka. TV orang pakai kat kasut, dia pakai kat kepala. Itu pun berbondong-bondong si bengap mengikut cakap si P ni. Entahlah, kalau dah jahil memang susah nak dikasih nasihat. Otak mereka simpan dalam peti ais. Mereka guna kepala lutut untuk berfikir. Kan susah kaum-kaum ni. Baiklah, kita teruskan. Kalau si P klaim ruh Allah pada Jesus seperti yang dinyatakan dalam hadis tersebut, mari kita buka kitab Bible. Dalam Genesis chapter 2 verse 7, Jehovah, God, formed man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Dalam Gospel Matthew dan Luke menyatakan bahawa John the Baptist, paman Jesus, adalah dipenuhi, dikelilingi oleh roh Tuhan dari dalam perut ibunya lagi. Bayangkanlah, siapa lagi hebat? Jesus kah atau John Lennon? John the Baptist. Dalam Old Testament, kitab perjanjian lama atau Tanakh, Book of Numbers, chapter 11, verse 16 to 17, menyatakan Tuhan menyuruh Moses, Nabi Musa alaihissalam, membawa 70 orang, senior citizen, dari kaum Israel, dan Tuhan akan mencabut spirit atau sebahagian dari kuasa atau roh dari Moses dan akan dimasukkan kepada 70 orang tersebut. Agar mereka akan menjadi gagah dan mampu menanggung apa yang Moses tanggung. Kan senang tu. Bahkan dalam Genesis chapter 41, verse 38, roh Tuhan diwarisi dan diturunkan kepada Nabi Daniel. Banyak lagi lah surah-surah dalam Bible yang menceritakan tentang perihal roh Tuhan ada di mana-mana. Bahkan roh Tuhan ada pada manusia menurut kitab Bible. Kalau begitu, apa perlunya Jesus diturunkan untuk menebus dosa manusia dari Nabi Adam yang pertama sehingga manusia yang terakhir? Sedangkan manusia sudah memiliki roh Tuhan. Maksud roh di sini menurut CP adalah Tuhan sendiri. Kan pelik-pelik dan aneh-aneh ajaran ni. Sedangkan Nabi Isa, Jesus, tidak ada mengaku di dalam Bible bahawa dia adalah Tuhan dan ajaran tentang doktrin Trinity tak ada pun dalam Bible. Kalau ada, di mana dalam Bible? Tolong tunjukkan. Dah hampir 2000 tahun penganut Kristian cari tak jumpa-jumpa. Kenapa tak jumpa? Salah buku kot. Meh sini umat Islam kasih satu buku. Confirm hampa terus ingat. Buku 5 baru puak-puak ni sedar. Bahawa Trinity tu akal si botak. Paul tu. Sama botak dia macam si P. Dia yang cipta dan mengarut-ngarut. Tapi dah berjalan jauh. Lama masa, selama 2000 tahun. Malulah nak mengaku dah silap dan tersalah. Kena terus menyanyi dan bersyair lah. Mereka istiqomah terus mengaku ada Trinity dalam Bible. Bila kita suruh terang macam mana 3 dalam 1 ni, macam kopi instant tu kan, Nescafe sachet tu kan, mereka marah pula. Tak faham lah, yang Trinity 3 in 1 ni. If we go to verse number 59, we will see that this is not what it says. Here we go. Are you sure? Okay, I'm sure. You see. Here we go. Okay. Where does it say the word of Allah, created by Allah? He said kun fayakun. Kun is Okay. one of Allah, is a word of Allah. No, kun fayakun is not a word. Kun is an order. It's not a word. This is how Allah He creates supposedly. When Allah He says kun, this is the only word He used to make things exist. He don't use different word. Yeah. Correct? Yeah. So how Allah created Adam? First, He made a clay. He mixed water with mud. Is that correct? Yes, correct. Okay. Yes. And then after He mixed the mud and made the mud, He fashioned the mud as a person. Correct? Yes. Okay. And after He fashioned the person with as like I say, as statues now. Now the third stage, He breathed into him. Correct? Yes. Okay, the question now to you, Mr. Farhan. Allah, He said be after He did all of those, or before, after, or before? What about we go to two options? Is that okay? Let us talk Okay, the no two problem. options. Yeah, okay. If Allah, No He said be, if Allah said be to Adam, and then after He said be, He did all those options, that means Allah did not create Adam by be, and be did not do any different. Do you agree? Baiklah, kita teruskan.
perihal tentang perkataan kun fayakun di dalam Al-Quran. CP merujuk kepada surah Ali Imran ayat 59. Mafhumnya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, zahirlah. Maka jadilah sesuatu itu. CP kelentong kat sini ya. Kononnya Allah menggunakan perkataan kun, jadilah atau zahirlah, tidak berkesan kerana Allah menyatakan dalam surah-surah yang lain semua pekerjaan penciptaan Adam dari tanah dibentuk, dicampur dan kemudian barulah ditiupkan roh. Kan panjang proses tersebut. CP bertanya kepada Farhan. Masa ni Farhan dah sembuh dari koma melihat gajah meniti atas tali tadi ya. Soalan CP, bila masa Allah menyatakan kun, sebelum proses mencampur tanah liat dibuat atau selepas? Kerana perkataan kun, jadilah, zahirlah, tidak berkesan dan Al-Quran salah menulis tentang wahyu tersebut sekaligus bahawa Al-Quran adalah kitab yang salah, tidak benar dan korup. Baiklah, kalau seandainya kita bersetuju, kononnya lah kita bersetuju dengan CP bahawa kitab Al-Quran tadi salah tentang penggunaan kata kun, jadilah, dan fayakun, maka zahirlah sudah. For the sake of argument, kita bersetuju, mari kita lihat tentang penciptaan Nabi Adam di dalam Bible. Dalam Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Dalam Genesis chapter 1 verse 27, Tuhan menciptakan manusia. Penciptaan ini dalam perkataan bahasa Hebrew, makna bara, dalam Genesis chapter 2 verse 7, Tuhan menyatakan pembuatan olahan penciptaan manusia Adam dari perkataan Hebrew asah. Dua perkataan ini diterjemahkan sebagai tukang membuat barang-barang dari tanah liat, tembikar dan lain-lain. Artis atau tukang yang mahir ini dikenali sebagai potter atau tukang tembikar. Kan sama dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat. Bahkan dalam Bible ada 7 surah menceritakan kejadian penciptaan dan pengolahan Nabi Adam bermula dari A sampai Z. Saya paparkan 7 verse tersebut di sini ya. Tuan-tuan boleh merujuk sendiri. Tak perlulah saya nak sentuh satu persatu. Sekarang mari kita kupas pula tentang perkataan kun fayakun dalam kitab Al-Quran. Ingat ya, kita masih bersetuju dengan CP, kononnya Al-Quran tadi salah menulis wahyu tentang firman Allah kun fayakun ya. Kasih CP kembang sikitlah jubur dia yang buasir itu. Dalam Bible kita tengok dalam Genesis chapter 1 verse 3, Tuhan Bible menyatakan, let there be light, and there was light. Kalau kita terjemahkan, Tuhan mengarahkan, menyatakan, dan firman-Nya, jadilah cahaya, dan zahirlah cahaya yang menerangi semesta alam. Bahkan Augustine of Hippo, seorang wali besar dari agama Kristian, Google lah sendiri ya untuk kepastian kenyataan saya ini. Bukan sahaja Tuhan menciptakan seluruh alam ini, bahkan penciptaan Tuhan hanya dengan perkataan jadilah, maka jadilah dan zahirlah alam ini. Mengikut Augustine of Hippo, bukan mengikut CP ya. Kan sama tu. Penciptaan dalam Al-Quran dan Tanakh, Old Testament dan New Testament serupa dan sama. Sebiji sebijun tak lari. Kalau seandainya Al-Quran salah menurut CP, macam mana pula dengan kitab Mamat Badut Sarkes ni? Kan ketiga-tiga agama ni adalah agama langit. Maksudnya agama yang diturunkan kitab dari langit, dari Tuhan yang sama, pada tempat yang sama. Semuanya di bumi Arab. Tak tahulah kalau kitab yang CP rujuk dan gunakan tu turun di Gua Tempurung ke atau di tandas rumah dia kot. Mungkin lainlah version dia kan. Dia tak pakai perkataan bi atau kun, dia pakai bi tu bengong lah kot. Itu yang sesat dan menyesatkan CP ni. Termasuklah pengikut-pengikut dia yang buta kare dan kudis buta ni. Agaknya guru dia si Paul yang mengajar dia kot. Kita bayangkanlah
kitab Bible ni, The New Testament, ditulis oleh Paul hampir lebih 60%. Sedangkan Paul ni sekali dalam hidup dia tak pernah melihat atau bertemu dengan Jesus. Kan bengong tu. Sedangkan 12 disciple of Jesus dibelakangkan, dan si botak dari Gua Tempurung diangkat menjadi gospel dan saint, wali lah konon, pada wali bedal lah. 10 kali bagus wali band tu lah. Ada juga faedahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, lu kalau mau melihat antikristus, nggak usah jauh-jauh. Lu lihat si Paul tuh, saya nak jidatnya aja membatalkan hukum Taurat atas nama Yesus. Dikerjain sama si botak, nggak sadar-sadar kaum Kristen ini, ya ampun. Jelas sebenarnya, si Pi begitu bodoh, begitu bangang, dan begitu baral tubal, tidak dia baca kitab Bible dia sendiri kot. Agaknya kitab Bible ni dia buat bungkus belacan kot. Dia simpan dalam peti sejuk. Kulkas kalau bahasa Indonesia. Dia simpan dalam kulkas. Penyokong dia ikutlah ke mana saja dia bawa. Ningong punya walang. Nasihat saya kepada CP, kalau kamu tinggal dalam rumah kaca, rumah kamu semua terbuat dari kaca, dinding, pintu, tingkap, bumbung, semua buat dengan kaca. Tiba-tiba hang pi ambil batu, hang lempak kat rumah jiran hang. Kan bengong tu kerja tu, tak senonoh. Kadang saya terhibur lah dengan perangai penganut agama Kristian ni. Mereka ni layak jadi stand up comedian, pelawak dan pelakon lelucon lah. Jenaka betul. Baiklah, kita akan sambung lah pada part 2, babak kedua dalam masa terdekatnya. Sebab panjang video CP ni. Banyak dia merapu dalam tu macam ikan kerapu. InsyaAllah kita akan postkan video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada netizen yang lain. Sampai bertemu di episod seterusnya.